Hai, Dr. Natsia, pakar kecantikan anda. Minggu ni kita nak borak tentang jerawat. So jerawat ni macam best friend lah dengan Dr. Nats. Sebab Dr. Nats memang ada masalah jerawat ni. Kita orang punya family genetik memang ada masalah jerawat. And jerawat boleh berlaku dekat mana-mana peringkat umur. Tak kisah umur you berapa, muda ke, tua ke, dia boleh berlaku. And ada juga kes contoh masa you teenagers. Jerawat sangat teruk. And bila makin berumur, makin meningkat umur, dia makin okey, makin baik and terus hilang. And ada juga kes masa teenagers okey, masa muda okey, and bila meningkat umur dah 30-an, dah 40-an, tiba-tiba jerawat ada dan makin teruk. So itu pun ada juga. Jadi Dr. Nats nak share macam mana jerawat terjadi, apa benda yang boleh mempengaruhi jerawat ni makin teruk dan juga jenis-jenis jerawat. So kepada first time yang jumpa Dr. Nats punya YouTube ni, thank you for watching. I'm Dr. Nats, aesthetic doctor. Kalau you all suka video Dr. Nats, jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya you all tak miss video-video yang lain. So macam Dr. Nats cakap tadi, jerawat dengan Dr. Nats tak dapat dipisahkan sebab dah lama ada masalah jerawat ni sebab kita punya genetik, Dr. Nats family punya genetik memang jenis yang ada masalah jerawat. So macam-macam dah buat, macam-macam dah pakai, of course skin gets better sebab banyak Dr. Nats baca dekat articles ke, blogs ke, because bila you ada satu masalah tu, you nak repair dia, nak baiki masalah tu supaya you tak ada lagi kulit jerawat, you kena try and error. You kena buat research juga. So bila ada jerawat juga, apa yang Dr. Nats perasan confidence level tu berkurangan, and then bila nak ada dekat public pun rasa tak best. So Dr. Nats sangat faham bagi mereka yang ada masalah jerawat ni, you all rasa tak confident kan, nak berdepan dengan orang, nak berada dekat public. Dr. Nats sangat faham. So I hope I can help you all. So you all boleh dengar dulu. Hari ni kita belajar dulu macam mana nak tahu macam mana jerawat tu terjadi sebelum kita pergi kepada rawatan. Okay, untuk jerawat terjadi, 4 benda ni diperlukan. So 4 benda ni adalah nombor 1, minyak, okay, kulit mati, inflamasi ataupun inflammation dan bakteria, kuman. So first kita pergi kepada minyak. Okay, minyak yang berlebihan dekat kulit kita, dia akan pergi ke pori tau. Sebab minyak dia nak keluar ke permukaan kulit kita melalui pori. So siapa yang ada masalah kulit berminyak, mereka lebih prone ataupun lebih cenderung nak dapat jerawat. Tapi tak bermakna kalau you kulit kering, you tak boleh ada jerawat. Banyak kes yang Dr. Nats tengok, sebenarnya bila you ada masalah kulit kering, kita punya otak ni dia akan fikir, oh kulit kita sangat kering, dan dia akan stimulate kita punya kelenjar minyak ni untuk hasilkan lebih banyak minyak. So that's why sometimes you akan nampak mereka yang ada masalah kulit kering pun boleh dapat masalah jerawat ni. Okay, and nombor 2 adalah kulit mati. So kulit mati bila kita muda, okay, bila kita muda dalam belas tahun, 20-an, early 20-an, kulit mati kita bersalin kulit mati ni dalam masa 28 hari, regularly dalam masa 28 hari macam tu. Tapi bila kita meningkat umur, dia punya proses tu makin panjang, mungkin dalam 40 hari ataupun up to 60 hari. Jadi kulit mati tu yang ada dekat kulit kita ni, dia akan menyumbat pori tu. So bila pori kita tersumbat, lama-lama dia boleh menyebabkan terjadinya jerawat. Okay, and then 2 benda lagi yang penting untuk jadi jerawat ni, mesti ada inflammation dan mesti ada kuman bakteria punca jerawat, iaitu Cutibacterium acne. So 4 ni kena ada baru jerawat tu terjadi. Okay, now Dr. Nats nak share ada beberapa benda yang boleh mempengaruhi jerawat kita jadi lagi teruk.
Alright, mungkin kita tengah on treatment ataupun pakai products ataupun makan supplements, tapi bila kita tak jaga this benda, mungkin jerawat you tu akan jadi teruk ataupun you punya treatment ataupun produk yang you pakai tu macam tak berkesan. So you must take care this thing supaya dia mempercepatkan lagi proses pemulihan jerawat you. Okay, apa benda tu? Alright, iaitu you punya pemakanan dan juga hormon. So kalau dari segi pemakanan, doktor nak suggest you try to avoid makanan yang manis ataupun tinggi glycemic index. Contohnya makanan donut, cake ataupun you suka minum manis, and then another makanan jenis dairy daripada susu, tenusu. So seperti susu lah, coklat, ice cream. Sebab makanan ni dia boleh menyebabkan kita punya kelenjar minyak tu lebih aktif dan akan menghasilkan lagi banyak minyak. So minyak ni kan tak pergi mana, dia pergi pori, menyumbat pori you dan menyebabkan jerawat lagi teruk. Okay, manakala lagi satu faktor yang menyebabkan jerawat ni lagi teruk adalah hormon. Okay, hormon yang tidak terkawal. So biasanya terjadi macam you perasan kita teenagers, hormon kita tak balance, and then bila kita berumur pun kadang-kadang hormon kita tak balance, and then bila kita stress, tidur tak cukup, semua ni menyebabkan kita punya hormon tidak balance, dan kalau you perasan jerawat makin teruk lah. Okay, now kita nak share jenis-jenis jerawat yang you all boleh dapat. Sometimes you boleh ada semua jenis ni, sometimes mungkin satu jenis sahaja. Okay, jerawat secara amnya terbahagi kepada dua, iaitu non-inflammatory, tak ada inflamasi, dan juga inflammatory. So kita pergi kepada non-inflammatory dulu. Contoh non-inflammatory adalah whitehead dan blackhead. So blackhead dan whitehead ni sebenarnya adalah disebabkan oleh pori kita tersumbat oleh minyak, oleh kulit mati dan juga kotoran. Dia belum ada lagi inflamasi, dia belum ada lagi radang tu. Okay, tapi dia masih lagi sejenis jerawat, tapi jenis non-inflamasi lah, non-inflammation. So kenapa dia ada blackhead dan whitehead ni? Alright, bila pori kita tersumbat dengan kotoran, dengan minyak, dengan kulit mati ni, bila dia masih lagi ada satu lapisan yang menutupi kotoran ni, kulit mati ni, dia dipanggil whitehead. Tapi bila kotoran di sekumpulan yang tersumbat dalam pori tadi expose kepada udara, oksigen specifically, dia oxidize dan akan menjadi hitam. So masa itulah kita panggil dia blackhead. Okay, manakala inflammation, jerawat jenis inflammation ni terjadi bila ada bakteria dan inflammation. Dan ada 4 yang common, iaitu nombor 1 papule. So papule ni jenis jerawat, kalau you perasan dia kecil, dia tak besar sangat, and then dia raise sikit, dia naik sikit, kemudian dia sakit. Itu adalah sejenis papule. And then kalau you perasan pustule ni adalah jenis jerawat yang ada nanah. So that one is also common, dan jangan picit. Nanti doktor nak ajar macam mana you nak rawat setiap jenis jerawat ni lah. Okay, nombor 3 adalah cyst. Cyst ni adalah kumpulan jerawat yang bernanah tadi, and then dia ada dekat dalam kulit, which is painful, dan dia deep under the skin. Okay, so dia kumpulan-kumpulan nanah tadi dalam kulit dan sakit. Manakala jenis yang keempat adalah jenis nodule. Okay, jenis nodule ni dia keras sikit daripada cyst tadi, sebab dia pun dalam kulit, lagi sakit, and dia selalunya lah yang menyebabkan parut lekuk terjadi. Alright, so minggu ni doktor nak hanya brief dulu, kita berkenalan dulu dengan jerawat. Next week, doktor nak akan share macam mana nak rawat jerawat-jerawat ni, blackhead, whitehead, and those inflammatory acne, product recommendation dan juga treatment. So, kalau you all nak dengar, korang kena stay tune. Next week, Dr. Nas akan share. And till then, see you next time. Bye!